Ketua Jurulatih Johor Darul Takzim JDT Benjamin Mora tegaskan tiada istilah balas dendam ke atas Kuala Lumpur City FC menjelang aksi Piala Sumbangsih yang bakal berlangsung pada Sabtu. JDT yang tewas kepada KL City dalam perebutan Piala Malaysia musim lalu tetap akan turun dengan barisan terbaik meskipun perlawanan ini tidak membabitkan mata Liga Super. Mora memaklumkan anak buahnya kini sudah bersedia sepenuhnya bagi hadapi perlawanan Piala Sumbangsih sekaligus mengharungi perjalanan Liga Malaysia musim 2022. Persiapan pramusim di Dubai nyata memberikan kelebihan buat jurulatih berusia 42 tahun itu dalam mengenal pasti kesebelasan terbaik Harimau Selatan. Mora berkenaan menjangkakan pasukannya bakal berdepan cabaran sengit skuad warga kota. Better than the last match. The last match was the final of the Malaysian Cup, and of course we need to do it better than that because in this occasion we want to win, and we're going to try our best. But I never think of the 3 points before I think about winning. If they give us 3 points, it's good. If they give us a cup, it's good, and we just want to win. We just want to win the game. We want to do our best. It's going to be difficult. Kuala Lumpur is a good team. They showed that they can fight. They showed that they can be organized. They showed that they don't give up. And that is going to be a really, really hard challenge for us. And we're going to try to do our best. Sementara itu, di pihak KL City FC, pengendalinya Boyan Hodak anggap tekanan lebih memihak JDT yang sudah semestinya tidak rela dikecewakan lagi, terutama ketika beraksi di laman sendiri. Boyan hanya mahu anak buahnya berseronok menikmati perlawanan pada Sabtu sambil memperaga aksi terbaik seperti dirancang. For me, this is the easiest game. Whenever I play JDT, it's the easiest game because I don't need to motivate players. Nobody expects much from us. All pressure is on them, especially now. I don't know if it's true or not. They just show me that TMJ mentioned that he will leave football. True? Is it true? What, you don't know? True. Then you imagine which pressure. Nobody wants him to leave, even we don't want him to leave, because he's the one, when he entered football, he brings much more money for all players and coaches. So it's. Sementara itu, bagi penyerang berpengalaman KL City FC, Safi Salih, dia gembira dengan persiapan pasukan untuk hadapi saingan musim baru Liga Malaysia dengan meletakkan sasaran langkah kanan merangkul Piala Sumbangsih di tempat lawan. Safi turut berjanji berikan yang terbaik buat penyokong warga kota seandainya diberikan minit permainan esok. Untuk rekod, penyerang berusia 38 tahun itu pernah menyarung jersey JDT selama 5 musim bermula 2013 hingga 2017. Ya, memang mengharapkan langkah yang baik, permulaan yang baik untuk season yang baru. So harapkan perlawanan besok KL City membawa permainan yang baik, mencipta peluang dengan banyak, menjadikan gol dan memberi kemenangan pada pasukan KL City. Seandainya beraksi bang dalam besok, apa yang jaminan boleh berikan kepada pendukung KL City? Sudah tentunya saya nak bersama-sama dengan pasukan memenangi piala. Dan kalau boleh bonus kalau boleh menjalinkan gol, tapi semua tu terpulang kepada percaturan permainan, arahan ketua jurulatih. So saya rasa yang penting kita KL City bersedialah untuk perlawanan besok. Okey, bagaimana pula dengan rekod pertemuan JDT dan KL City? Diorang dah berjumpa 19 kali, KL City tewas 10 daripadanya, manakala JDT tewas 5 kali saja. Baki 4 lagi pertemuan berakhir seri. Okey, sekarang ni Dayang kita nak bersama dengan Fadila Syuhaimi yang dah selamat tiba di selatan tanah air. Ahlan wa sahlan, Fad. Ana al-an fi Johor, Suzana, Dayang. Alhamdulillah saya tahu sampai. Johor je. Faham tak tu? Faham tak tu? Faham sampai Johor masuk ni kan? Betul kan? Betul, saya di sini, saya berada di Johor ketika ini. Itulah maksud dia lebih kurang. Wah, Dayang kita ada kelas bahasa Arab sikit ni. Yes, sister. Okey, berbalik kepada kita punya topik utama. Walaupun tadi kita dah dengar Benjamin Mora ada kata yang aksi Piala Sumbangsih ni bukan tempat untuk mereka balas dendam,
Tapi kita tak boleh nak nafikan yang kata Boyan, pressure memang more on JDT. Yang takkanlah dia nak kalah dua perlawanan tumpuan berturut-turut kan. So mungkin Fat boleh kongsikan dulu suasana di sidang media tadi, tegang tak? Baiklah Su dan juga Dayang, dan untuk makluman semua, suasana ketika di sidang media sebentar tadi pada jam 3.30 petang tadi tenang-tenang sahaja, melibatkan kedua-dua pihak, kedua-dua pasukan yang dimulakan terlebih dahulu di pihak tuan rumah, sudah semestinya Johor Takzim. Dan sudah pasti saya menjangkakan lah, walaupun nampak tenang, namun tekanan, saya setuju dengan Boyan Hodak, bahawa tekanan lebih memihak kepada Johor Darul Takzim, di mana kali terakhir untuk rekod mereka gagal untuk meraih Piala Subangsih ialah pada tahun 2017, pada ketika itu beraksi masih lagi di Stadium Melakin, tewas kepada Kedah menerusi menentuan sepakan penalti. Dan selepas itu 2018 dan 2021 Johor Darul Takzim tidak pernah gagal untuk meraih Piala Sumbangsi beraksi di tempat sendiri. Dan di pihak KL City pula, Boyan memaklumkan kepada media bahawa pasukannya datang dalam keadaan yang tenang, hanya mahu enjoy the game dan berikan yang terbaik. Dan apa yang pasti, KL City tidak akan berikan laluan mudah buat JDT pada perlawanan besok. Itulah. Okey, Fad, ni hot topic jugalah sebenarnya, sebab dalam laporan Fadirul tadi sempat jugalah Boyan memetik kenyataan TMJ dalam ruangan komen di sosial media JDT tentang mahu berundur dalam bola sepak Johor sekiranya JDT tewas dalam aksi menentang KL. So ini memberi gambaran betapa seriusnya sebuah kemenangan bagi JDT pada Sabtu, atau adakah ini kita boleh katakan perang psikologi saja, Fad? Itulah kami ketika sidang media tadi pun semua rakan-rakan media agak terkejut dengan perkembangan terbaru daripada Tunku Mahkota Johor Sultan Ismail ini. Bagi secara peribadinya ini merupakan satu wake up call untuk pemain JDT, nak tak nak kena menang. Walaupun ini perlawanan pada besok Sumbangsi buat pertama kalinya tidak membabitkan mata Liga Super, tidak diasingkan daripada saingan Liga Super, namun apa yang pasti JDT perlu menang, lebih lagi beraksi di laman sendiri, dan sudah semestinya JDT tidak mahu tewas kepada lawan yang sama. Selepas dikecewakan dalam saingan Piala Malaysia, final Piala Malaysia musim lalu, JDT sudah semestinya perlu menang pada dalam perlawanan besok. Seandainya TMJ meneruskan hasratnya, satu kerugian lah buat pasukan Johor Darul Takzim. Seperti mana kita tahu, rekod TMJ bersama dengan JDT cukup gah. 8 kali juara Liga Super berturut-turut dengan adanya Piala AFC pada tahun 2015. Seandainya TMJ mengundurkan diri, satu kerugian besar buat JDT dan juga penyokong Harimau Selatan itu sendiri. Mungkin ramai juga yang terkejutlah dengan kenyataan TMJ itu. Okey, memang perlawanan ni kita boleh katakan dinanti-nantikan sebab dua nama pasukan yang memang gah sekarang ni dalam saingan Liga Malaysia, juga dengan kontroversinya yang belum bermula dah ada kontroversi yang katakan kenapa nak venue berkecuali tapi tetap bermain di Johor. Selain daripada itu, mungkin Fad nak tambah lagi apa perkembangan terkini mungkin tentang pemain mungkin perlawanan esok, Fad. Berkenaan dengan pemain kedua-dua pasukan di kedua-dua camp, JDT dengan kemasukan beberapa muka baru, antaranya Khalid Murga tahun lepas bersama Terengganu FC, dan Forestry, juga dengan kehadiran Musa Sidibe, pemain kelahiran Mali. Saya menjangkakan, tadi sempat juga bertanyakan kepada Mora, adakah dia pening, susah untuk dia buat pilihan untuk perlawanan kesebelasan terbaik besok. Dia mengatakan, dia memaklumkan bahawa yes, sememangnya sukar untuk dia memilih kesebelasan utama untuk perlawanan esok, tapi itu merupakan satu yang positif buat pasukan JDT yang memiliki squad depth yang baik. Kalau ada pemain yang cedera, mereka tidak risau sebab adanya pemain-pemain ganti di bench yang boleh menggantikan sama tarafnya, sama levelnya dengan pemain kesebelasan utama. Di pihak KL City pula juga tidak ada pemain yang mengalami kecederaan serius. Namun pada esok saya akan cuba untuk mendapatkan perkembangan terkini sebelum menjalangnya sepak mula Piala Sumbangsi pada esok malam. Alright, okay. Thank you Fadirul dan selamat bertugas. Kita jumpa lagi di masa akan datang. Bye. Terima kasih Fadirul. Assalamualaikum.